أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu, wa ma'rifatak, dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah keberadaannya kami pada bulannya Rejab. Engkau sampaikan kami ya Allah beberapa hari lagi ke dalam bulannya Sya'ban. Wa balighna Ramadan, mudah-mudahan Engkau sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersambung dengan katanya, cara agar dicintai Allah, dicintai malaikat-malaikatnya Allah, dan dicintai orang Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tuan-tuan tak nak disayangi? Betul ke betul? Siapa tuan-tuan tak nak disukai? Kan? Siapa yang tak nak? Semua orang sayang kita, semua orang suka kita. Jadi pada hari ini kita akan mendengar nasihat daripada Sayyidina Osman bin Affan berkenaan bagaimana cara kita ni agar dapat cinta daripada Allah, cinta daripada malaikat, dan cinta daripada Muslim, orang-orang Islam yang lain. Diriwayatkan daripada sahabat Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, man taraka dunya ahabbahu Allahu wa man taraka dhunuba ahabbahul malaikatu wa man hasama ta'ama anil muslimin ahabbahul muslimun. Kita ulang balik. Wa man tarakad dunya. Kata Sayyidina Osman, tulis kalam ni kita dengar daripada Sayyidina Osman bin Affan. Kata Sayyidina Osman, wa man tarakad dunya. Barang siapa meninggalkan dunia,
Meninggal dunia ni bukan makna mati. Meninggalkan dunia dia tak ambil. Dia ambil dunia sekadar hajat. Dan hidup dia tak cari dunia. Hidup dia tak cari dunia. Dan barang siapa yang meninggalkan dunia, ahabbahullah, nescaya mengasihi akan dia oleh Allah. Amin. Allah Ta'ala sayang kita. Satu. Wa man taraka dhunuba, barang siapa, akulah ni. Ingat cara kita baca kitab, Setiap kali kita baca satu kalimat yang menuju kepada seseorang, kita tukar kepada diri kita. Itulah matlamat bila Allah Ta'ala pilih kita untuk mendengar kalam ilmu, kalam ulama dan kalam nasihat. Wa man taraka dhunuba, kata Sayyidina Osman bin Affan, barang siapa, yakni kalau akulah meninggalkan maksiat, tinggalkan dosa-dosa dengan sesungguhnya, ahabbahul malaikatu. Nescaya akan mengasihilah oleh aku, akan daku oleh malaikat. Malaikat kasih sayang kepada kita. Terima kasih Tun Salihah. Yang ketiga, wa man hasama ta'ama. Allahumma salli ala Muhammad. Kalian duk cari lagi apa sebab orang benci aku? Apa sebab orang hina aku? Apa masalah aku ni? Kita semak bab ni. Wa man hasama ta'ama, dan barang siapa mencegah daripada tamak. Kawal diri daripada tamak. Sama ada tamak akan dunia ke dan sebagainya, nescaya ahabbahul muslimun, mengasihi akan dia oleh orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafaq dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada pagi ini kita dipertemukan sekali lagi dalam hashtag Santapan Rohani. Untuk apa? Untuk pada hari ini kita menghayati bagaimana kita nak cari jalan lagi agar Allah Ta'ala terus kasih kepada kita makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat. Tulis tuan-tuan di ruangan komen, malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum. Satu makhluk, satu kejadian yang tak pernah sekali pun maksiat kepada Allah. Itulah malaikat, tak pernah sekali maksiat kepada Allah. Maka macam mana kita nak buat? Apa tindakan yang perlu aku buat lagi agar malaikat mengasihi kepada aku? Dengar tuan-tuan, ni antara rahsia yang banyak tak tahu. Dan ilmu ni pernah saya ajar kepada peserta-peserta interaktif Cinta Solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila kita sebut kroni ni, ni belum masuk bicara bab lagi ni. Sebab nanti saya akan ulang balik. Itu cara saya. Saya suka ulang 2-3 kali agar tuan-tuan mudah ingat. Bila sebut kroni, bagi orang yang berniaga, dia suka kalau ada kawan rapat ataupun sahabat-sahabat yang apa? Yang ada connection. Betul ke betul? Cuba jawab sekejap dekat ruang komen. Bagi orang tak kira berniaga ke apa ke, kalau dia ada connection, ada kawan rapat yang boleh menyampaikan dia sama ada kepada sesuatu perkara, sesuatu benda, bidang kerajaan ke apa ke dan sebagainya, tuan-tuan, saya dapat rasakan macam mana kehidupan orang ni, dia merasakan mudah berurusan. Betul ke betul? Nak ambil tender, dia tak buat cara salah, dia buat cara betul. Tapi sebab dia ada connection. Kalau dia nak ambil tender, dia ada kawan kerja dekat PKNS contoh. Ataupun dia ada kawan kerja dekat jabatan kerajaan contoh. Bila dia nak ambil projek, dia ada pula beberapa kawan-kawan yang boleh memudahkan. Hidup kita ni kalau ada connection, rasa mudah. Betul ke betul? Nak cari apa pun mudah, nak berniaga pun mudah. Tu dia panggil circle. Tuan-tuan sedar tak, malaikat ini, antara connection antara kita dengan Allah begitu cepat. Selain daripada Rasulullah SAW, yang Nabi tu connection yang paling kuat dah. Cuma sebagai kehidupan yang reality, cukup ke satu connection? Tak. Tuan-tuan akan membenarkan apa kalam saya. Hidup kita ni kalau kita ada connection lagi banyak, lagi best. Dalam bidang ni, kita gunakan connection yang ni. Kalau dalam perkara ni, kita gunakan family. Kalau benda ni, kita gunakan kawan-kawan. Bukan kita gunakan mereka atas dasar kita nak tamak dan sebagainya. Tak, benda ni connection, circle. Kalau nak ambil benda ni, kita gunakan connection yang ada. Dan saya faham, tuan-tuan tak gunakan semua connection sewenang-wenang.
Walaupun ada sahabat tuan-tuan yang menteri, tok guru, para asatizah, saya yakin dalam satu keadaan mesti nak guna dia ni. Dalam satu keadaan aku nak mesej lah, tanya masalah. Dalam satu keadaan bila tuan-tuan dah cuba macam-macam, nampak macam teruk bisnes kali ni, dah nak tak nak pejam mata lah, tebalkan muka. Yop, panggil Yop, padahal menteri tu dah best friend kawan kita. Dah, Yop, tak ada ke projek-projek yang boleh tolong bantu ni? Kita akan guna connection. Maknanya begitu juga kita dengan Allah Jalla wa'ala. Adakah cukup dengan satu connection? Tak cukup tuan-tuan. Jangan lupa, antara connection juga yang paling kuat antara kita dengan Allah, iaitu para malaikat. Malaikat tuan-tuan. Sebab malaikat ni naik turun, sentiasa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya malaikat hafazah. Baik, habis yang kedua. Jadi pada hari ni, dalam hashtag Santapan Rohani ni tuan-tuan, kita mendengar satu nasihat daripada Sayyidina Osman bin Affan berkenaan bagaimana cara kita nak menambahkan lagi kecintaan Allah Ta'ala kepada kita, kecintaan para malaikat kepada kita, dan kecintaan orang Muslim kepada kita. Maka tulis poin dia pertama, dah, barang siapa meninggalkan dunia, wa man tarakad dunya ahabbahullah, maka akan dicintai oleh Allah. Macam mana kita meninggalkan dunia, Allah Ta'ala boleh sayang kita? Tuan-tuan, bahasa mudah, hati kita ni cuma satu. Dan bila mana hati ni satu, tuan-tuan, kalau dunia telah duduk di atasnya, ataupun dunia telah duduk di dalamnya, maka mana tempat lagi Allah nak duduk? Itu bahasa mudah. Bahasa mudah. Dah? Bila Allah dah ada di sini, bila dunia dah masuk dekat hati dia, Allah Ta'ala nak duduk di mana? Dan bukanlah Allah Ta'ala itu bertempat, dan bukanlah memberi faham duduknya Allah Ta'ala itu bersifat. Kita menggunakan bahasa yang mudah, bahasa orang awam untuk mudah faham. Kalaulah hati dah penuh dengan dunia, Tuhan nak duduk dekat mana? Tuhan nak berdepik dekat mana? Tak ada tempat tuan-tuan. Maka sebab itulah, kalau kalian masih lagi cari jalan, apa lagi yang aku nak buat ni agar Tuhan sayang aku, Tuhan cinta aku. Baik, sebelum saya nak pergi lebih mendalam, satu perkara yang banyak di antara kita terlepas pandang, ramai di antara kita terlepas pandang berkenaan, boleh tak kita merasakan Allah Ta'ala cinta kita? Ini persoalan yang saya rasa kalian perlu rungkai pada hari ini. Sebab ingat, matlamat saya bina program Santapan Rohani ini untuk apa? Sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat satu ilmu dan gunakan hari ini untuk muhasabah. Dapatkan satu ilmu, gunakan hari ini untuk kita fikir. Dapat satu ilmu, gunakan hari ini untuk kita praktikal. Itu matlamat saya bina hashtag Santapan Rohani ini. Jadi soalan saya, cuba tulis di ruangan komen. Tuan-tuan masih mencari jalan. Cari jalan bagaimana lagi Tuhan nak sayang kepada aku. Betul, tak salah. Tetapi tuan-tuan terlupa satu ilmu yang lebih power, iaitu macam mana aku nak rasa Tuhan sayang aku. Dedeng, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Macam mana aku nak rasa Tuhan cinta aku? Macam mana aku nak rasa Tuhan redha aku? Macam mana aku nak rasa Tuhan rahmat aku? Macam mana aku nak rasa Tuhan kasih kepada aku? Macam mana aku nak rasa Tuhan sayang kepada aku? Supaya apa? Supaya tulis di ruangan komen. Kalau tuan-tuan mencari ilmu rasa, tuan-tuan pertama sekali akan mempercepatkan yang dikatakan result. Tuan-tuan jelas ke apa yang saya nak sampaikan? Kalau tuan-tuan dok fokus, apa lagi benda yang aku nak buat agar Tuhan sayang? Walhal Tuhan sayang kita lama dah. Walhal Tuhan kasih kita lama dah. Cuma kita je tak tahu. Kita je tak rasa. Kita je tak menghadirkan ia pada hati. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Kalau kalam saya salah, tolong perbetulkan. Kalau kalam saya betul, maka kalian tolong iyakan. Inilah sebenarnya kegagalan yang berlaku pada hidup tuan-tuan. Selama ni duk cari jalan. Macam mana nak sebab Tuhan sayang, Tuhan cinta. Tapi tuan-tuan tak buat tindakan, macam mana aku nak rasa betul-betul Tuhan sayang. Contoh paling mudah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu ni banyak tanda-tanda untuk membawa pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Hasnina Yop. Baik. Pasangan suami isteri.
Dah, walaupun kita dah menikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kadang-kadang saya yakin masih ada lagi pasangan tu mencari jalan. Apa lagi yang aku buat ni? Dah, apa lagi yang aku nak buat untuk bagi suami aku suka kepada aku? Ialah dulu waktu mula-mula menikah atas suruhan ayah ibu, bukan sebab cintan. Dah, tak sempat nak bercinta-cinta ni ustaz. Dulu yang tu mak ayah dia suruh kahwin, yang ni mak ayah dia suruh kahwin. Maka bersatulah kami dengan izin dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah 2-3 tahun tak rasa apa lagi. Maka kecintaan itu dibina selepas perkahwinan. Kemudian masa pun berlalu. Dia duk cari jalan apa lagi? Sebab kemudian berlakulah pergolakan. Dah, bak kata Allah yarham tasir pelami, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini pula suami isteri. Baik. Dah, air tak selalu tenang, kadang-kadang ombak pun datang. Maka berlaku pergolakan dalam kehidupan keluarga. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Kadang-kadang kita ni duk cari jalan, apa lagi yang aku nak buat? Apa lagi yang aku nak buat supaya dia kasih kepada aku, sayang kepada aku? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sedangkan kadang-kadang kita terlupa satu ilmu lagi atau satu skill lagi tuan-tuan. Dia ni sayang ke tak kepada aku? Dah, cuba tanya tu dulu. Supaya tuan-tuan pertama sekali mempercepatkan result. Dah, mempercepatkan result. Bila mana kita dapat rasa benda tu, maka mudah-mudahan kita berusaha menambahkan lagi rasa, di samping kita menambahkan lagi cara. Saya ulang balik. Bila tuan-tuan dah mula merasai, dah, tak apalah, yang penting aku dapat rasa suami aku sayang aku. Aku dapat rasa isteri aku suka kepada aku, sayang kepada aku, contoh. Dah, lebih-lagi suami yang pernah buat salah. Buat salah minta ampun, buat salah minta maaf. Dah, lepas tu bermasam muka. Lepas tu dia cari jalan. Cari jalan tu bagus, tapi pecahkan dulu masalah. Sebab rasa itu satu ilmu yang berbeza dengan tindakan. Jadi, sama juga kita dengan Allah. Tuan-tuan duk cari jalan. Macam mana lagi nak membuatkan Allah Ta'ala cinta aku? Ni, Sayyidina Osman dah bagi jalan. Apa dia? Antaranya, tarakan dunia. Belajar kurangkan dunia. Kurangkan dunia. Bukan suruh miskin. Dah, bukan suruh papa ke dana. Makna kurangkan dunia itu ialah letak di hati itu benda yang selayaknya. Nak ambil dunia, ambil benda yang ambil yang mencakupi, ambil yang keperluan, hak lebihnya diisikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang ni saya rasa tuan-tuan dah buat. Banyak. Kalau setakat ikhtiar untuk mengurangkan dunia ni, banyak antara tuan-tuan dah buat tahniah. Dah, tetapi afwan lakum, banyak di antara kita tak menghidupkan ilmu. Ni Tuhan dah sayang aku ke belum ni? Carilah ilmu ni. Dan saya akui tuan-tuan, ilmu ini ada. Ilmu ini ada. Adakah kalian jelas? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Kerana apa? Kerana dakwah ni satu perkara yang begitu indah. Inilah satu senjata yang dapat kita nak pastikan bagaimana aku nak bantu keluarga kita. Bermula dengan ilmu. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua. Waman taraka dzunuba. Tulis. Ahabbahul malaikatu. Dan barang siapa meninggalkan maksiat, dan barang siapa meninggalkan dosa, dan barang siapa meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, maka aku ni, kita lah. Dah, bila aku meninggalkan maksiat, tulis aku meninggalkan dosa. Jangan tulis barang siapa, saya tak suka. Dah, tulis aku. Bila aku meninggalkan maksiat, aku meninggalkan dosa, maka aku akan dikasih oleh malaikat. Okey, tuan-tuan, kembali kepada mukadimah tadi. Apakah kepentingan bila kita dikasihi malaikat? Yang ni kalian kena belajar. Waalaikumsalam Syamsiah. Apakah kepentingan dan kelebihan malaikat sayang kepada aku? Selama ni, maaf tuan-tuan, fokus kita Allah dan Rasulnya. Cukuplah Allah sayang aku, Rasul sayang aku. Dah, itu dah asas dah. Tapi dalam mukadimah pagi tadi saya dah sebut, cukup ke? Cukup ke tuan-tuan? Kalau dalam bab dunia ni, begitu banyak link kita nak cari. Begitu banyak circle kita nak masuk. Begitu banyak connection yang kita nak cuba rapatkan untuk memudahkan urusan. Jangan lupa tuan-tuan, perjalanan kita di alam akhirat satu perjalanan yang begitu jauh. Dan terlalu ramai antara kita gagal
memikirkan berkenaan malaikat nak sayang kepada kita. Okey. Jadi, poin dia ialah macam mana nak bagi malaikat sayang? Tinggalkan maksiat. Sungguh-sungguh mujahadah, tinggalkan dosa. Baik. Kemudian bila mana kita memulai meninggalkan dosa, jadi saya yakin tuan-tuan dah buat. Dah. Saya yakin tindakan ni berterusan bagi tuan-tuan. Cuma benda yang lebih best yang saya nak sharing dalam hashtag Santapan Rohani pada pagi ini ialah bila tuan-tuan dah mula ikhtiar, mula dah mujahadah untuk meninggalkan maksiat sedikit demi sedikit. Kemudian apakah kesan yang akan didapatkan kepada kalian daripada kalam Sayyidina Osman bin Affan? Ialah malaikat sayang aku. Malaikat sayang aku. Malaikat kasih kepada aku. Malaikat cinta. Dah? Meredil, merejan, meremuhabbat sirftum. Katanya malaikat. Baik. Jadi maknanya, apa faedah? Apa faedah? Apa kelebihan bila malaikat ni cinta kepada kita? Tuan-tuan tulis kejap. Tuan-tuan, malaikat ini juga antara connection yang kuat antara kita dengan Allah. Jangan kalian lupa. Malaikat ini juga antara connection yang paling kuat antara kita dengan Allah. Mana dalil? Nabi Isra' Mi'raj dengan siapa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah Ta'ala boleh je tarik Nabi SAW pergi kepada Baitul Ma'mur, sampai kepada Mustawa, masuk kepada Nur, dah? Yang di atas Sidratil Muntaha. Allah Ta'ala boleh je tarik Nabi seorang-seorang bawa ke langit, melepasi langit dunia, masuk kepada langit pertama sampai langit ketujuh. Allah Ta'ala boleh buat kan? Allah Ta'ala mampu tuan-tuan. Tapi tengok bijaknya Allah dalam nak mentarbiah manusia. Bijaknya Allah dalam nak mentarbiah manusia, dijadikan perantaraan itu Jibril dan Mikail. Dua malaikat ini tuan-tuan yang menjadi mursyid, yang menjadi guru, yang menjadi perantaraan bagi Nabi untuk sampai kepada Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya kalau Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW kekasih Allah yang begitu hebat pun diasbabkan kepada malaikat Jibril bawa naik ke langit, agak-agak hidup kita tak perlu malaikat ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan cerita bab malaikat ni. Tuan-tuan nak tak saya bagi satu ilmu yang powerful? Ilmu yang sekurang-kurangnya menyedarkan tuan-tuan, benda ni ramai di antara kita terlepas pandang. Ramai di antara kita terlepas pandang ilmu ni. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan nak faham dengan lebih dekat, nanti kita ada program nak bagi solat menjelang daripada Ramadan. Dah, program tu nanti akan dicerahkan lagi dengan begitu banyak, dengan lebih detail. Cuma pada pagi ini saya nak bagi satu clue, tuan-tuan pakat fikir dulu. Kalau nak, tulis type nak di ruangan komen. Dah? Dan kepada peserta ICS, mereka telah mendapat ilmu ni dulu. Jangan ada pada hati, diorang dapat ustaz, tak apa. Yang penting tuan-tuan dah dapat dulu. Yang penting tuan-tuan dah dapat dulu. Dah? Kemudian ilmu tu kita sebarkan pula kepada masyarakat. Ramai yang type nak. Siapa nak ilmu yang powerful? Ilmu ni gunakan hari ni muhasabah. Fikir sekejap, fikir sekejap, fikir sekejap. Lama pun bagus. Supaya apa? Supaya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan fikir betul-betul berkenaan malaikat. Baik. Terima kasih ramai yang kata nak, tak sabar menanti kalian. Kalau kita belajar ilmu solat, ada? Sabtu Ahad ni kita ada program solat itu mudah. Macam mana kami nak bimbing tuan-tuan solat cara Nabi SAW. Baik. Ketika solat tuan-tuan, ada satu sunnah yang diajar oleh Nabi SAW ketika kita beri salam. Dan siapa nak belajar dengan lebih detail, Sabtu Ahad ni ada kelas. Cuma hari ni saya nak bagi sedikit. Bila kita beri salam, antara sunnah Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ajar, bila beri salam ke kanan, kalau semayang berjemaah, niat beri salam kepada orang kanan dan kepada malaikat mukarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau semayang jemaah, beri salam ke kiri, niat beri salam kepada orang kiri dan kepada malaikat mukarrabin. Baik.
Muqarrabin ni bukan nama malaikat. Muqarrabin ni malaikat yang hampir dan dekat dengan kita. Baik. Kalau solat seorang pula. Kalau solat seorang pula. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, aku niat beri salam kepada malaikat muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullah. Aku niat beri salam kepada malaikat muqarrabin. Baik, ini sunnah. Satu ilmu yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Pertama, apa faedah kita beri salam kepada malaikat muqarrabin? Apa faedah dia? Pertama, faedah dia sunnah sebab Nabi suruh. Nabi suruh buat. Supaya apa tuan-tuan? Ini rahsia yang banyak antara kita tak fikir dan tidak memikir. Pertama, kita nak pastikan tulis di ruangan komen. Tulis. Yang pertama, of course lah sunnah kerana ikut arahan Nabi. Nabi suruh beri salam kepada malaikat muqarrabin. Satu. Poin yang kedua. Bila kita beri salam kepada malaikat muqarrabin, iaitu malaikat-malaikat yang hampir dengan kita, Raqib, Atid, malaikat rahmat, malaikat penjaga rumah, malaikat pembawa rezeki. Kalau waktu hujan, malaikat yang sedang menurunkan hujan. Banyak malaikat yang ada dekat rumah kita ni. Yang kedua apa? Tulis. Untuk merasai adanya malaikat dalam kehidupannya kita. Tulis. Poin nombor 2. Untuk apa? Apa faedah dia? Untuk kita rasa hidup kita ni tak kosong. Untuk kita rasa hidup kita ni bukan aku seorang aja. Bila ada masalah, ya Allah. Kita nak bersembang dengan Allah. Yang tu betul. Tapi kita lupa tuan-tuan. Di keliling kita ni ada malaikat. Tempat untuk kita bersembang. Tempat untuk kita bercakap. Tempat untuk kita melepaskan perasaan. Dua dah. Nak bagi rasa malaikat itu wujud. Baik. Saya nak masuk nombor 3. Yang ni ilmu best tuan-tuan. Best sangat. Pengalaman saya bila saya buka ilmu ni, ramai yang mengalirkan air mata. Melainkan yang jiwa dia keras, dia tak faham benda ni, susahlah dia nak mengalirkan air mata. Yang ketiga tuan-tuan, kita nak sembang bab Allah. Allah ni wajibal wujud. Yang pada dasarnya Allah ni bila wajibal wujud, Tuhan yang tak ada jirim, tak ada jisim. Allah Ta'ala itu tidak bercampur dengan jirim dan tidak bercampur dengan jisim. Macam mana? Wallahu a'lam. Maka i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dalam syurga, dalam dunia ni kita tak boleh melihat Tuhan. Okey. Yang tu selesai. Tetapi saya nak tanya dulu tuan-tuan. Malaikat ni, adakah malaikat ni bangsa boleh nampak? Jawab dulu di ruangan komen. Kalau Allah tu memang jenis bangsa yang tak boleh nampak. Bukan Tuhan tak boleh nampak. Tapi terhijabnya kita daripada dibuka mata hissi atau mata maknawi. Malaikat di syurga besok, kalau Tuhan izin, layaklah kita melihat kesempurnaan, keagungan, kecantikan, kemuliaan, kehebatan, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu lambat lagi. Kita cerita sekarang, on the spot dekat dunia. Okey. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dekat dunia, kita tak boleh tengok Tuhan. Okey. Tapi saya nak tanya, malaikat ni, adakah malaikat ni jenis bangsa boleh nampak? Sudah. Jawab di ruangan komen. Sebab apa tuan-tuan? Orang Melayu ni, saya orang Melayu. Kalau masalah mistik hantu ni, dia punya kepercayaan hebat. Betul ke betul? Lalu dekat kubur tu, macam-macam fikir. Selagi nampak hantu tinggi lah. Nampak pocong lah. Nampak apa lagi? Apa tu yang kepala boleh keluar tu? Langsui. Langsui nampak langsui lah. Apa? Langsuyo? Apa? Langsui lah. Nampak langsui lah. Apa lagi? Toyol lah. Penanggal lah. Kalau benda-benda jenis syaitan ni, perasaan kita sebagai manusia ni nampak je. Betul ke betul? Maaf tuan-tuan. Perasaan kita ni orang Melayu, saya lah. Kalau bab hantu ni, sedangkan bedanya hantu ataupun syaitan dijadikan daripada api. Dengar kaedah. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Agak-agak dua-dua spesies ni, syaitan ataupun malaikat, kita boleh nampak ataupun tidak. Simple je. Syaitan dijadikan daripada api.
Malaikat dijadikan daripada cahaya. Cahaya. Kan cahaya boleh nampak. Dah. Cuma yang tu, kita bukan nampak cahaya, kita nampak mentol. Mentol tu menghasilkan cahaya. Tapi cahaya tu dia nampak tu macam mana? Dah. Tadi gelap, lepas tu ada cahaya. Okey tuan-tuan, dalam kaedah, dah. Kita ni, maaflah, kalau bak hantu ni nampak sungguh. Percaya je nampak hantu. Tapi bak malaikat tuan-tuan, tak pernah pun kita berasa kita pernah nampak malaikat. Betul ke betul? Allahu Akbar. Simple je ilmu ni. Tak pernah kita rasa pun. Sedangkan berlaku di zaman Nabi SAW. Para sahabat semua nampak malaikat. Tapi dalam bentuk manusia lah. Dah? Kalau kita belajar beberapa hadis yang berkenaan Jibril menyerupakan seorang laki-laki. Dia masuk bawah khemah, bertemu dengan Nabi. Duduk lutut bertemu lutut. Ya Muhammad, akhbirni, kau khabarkan kepada aku anil Islam. Apa itu Islam? Nabi cerita 1, 2, 3, 4, 5. Kau khabarkan kepada aku apa itu iman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kau khabarkan kepada aku apa itu ihsan? 1, 2. Dah. Dia tanya, Nabi jawab, dia betulkan. Sahabat terkejut. Powerful dia ni. Lepas tu habis berlalu, maka baginda Nabi SAW bertanya kepada as-sahabah, kamu tahu tak siapa datang tadi? La, itulah Jibril alaihissalam yang menyerupakan seorang lelaki. Tuan-tuan, maaf dah, kita ni orang Melayu, sayalah orang Melayu, kalau bak hantu ni duk fikir nampak je. Duk fikir nampak je bak hantu pelesit. Tapi bak malaikat tak pernah kita rasa pun hidup kita nampak malaikat. Allahu Akbar. Okey, kuncinya di mana? Terima kasih kepada tuan-tuan yang terus belanja star. Dah. Wallahu Akbar. Baik, tuan-tuan, dengar dah kunci dia. Kita duk mencari ilmu ketuhanan. Kita mencari ilmu nak kenal Tuhan. Kita mencari ilmu nak melihat kebesaran Tuhan. Kalau malaikat yang jadi nampak pun, tuan-tuan masih lagi tak yakin kewujudan dia, tak nampak keadaan dia, tak rasa dia wujud dengan kita, agak-agak macam mana dengan Allah Ta'ala? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hari ni fikir, kalaulah malaikat yang jenis wujud, kita pun tak rasa connection kita dengan malaikat kuat, agak-agak macam mana dengan Allah Ta'ala ni? Saya ulang kali ketiga. Nabi ajar, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah? Sabtu Ahad nanti kita belajar. Besok kita belajar, tuan-tuan. Kita belajar macam mana solat cara Nabi. Dah? Nabi ajar bila beri salam ke kanan, hadis sahih, niat beri salam kepada malaikat mukarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat beri salam kepada malaikat mukarrabin. Maaf, duk cari gali-gali ilmu nak kenal Allah, nak rasa dekat dengan Allah. Tuan-tuan, kalau malaikat ni yang jenis dekat pun kita tak rasa, malaikat ni yang jenis wujud pun kita tak rasa, malaikat ni yang jenis pada hakikatnya kita boleh nampak, dah pun kita tak rasa kewujudan dia, agak-agak kita dengan Allah macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah, cari dulu benda yang pasti, kemudian baru kita connectkan, sambungkan dengan benda yang lebih pasti. Dah, kalian jelas ni? Adakah kalian jelas? Dah, mantapkan dulu benda yang pasti. Malaikat ni benda yang sentiasa ada, bergelumang pada kehidupan kita. Cuma yang saya muskil, kalau bab hantu nampak je. Dah, bab hantu nampak je, bab malaikat tak pernah nampak pun. Betul ke? Hero keluang man, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke betul kan? Bab hantu nampak je. Hantu pelesit lah, kita punya rasa lalu kat kubur, padahal tak ada apa-apa pun, batu nisan je. Ada batu nisan, ada pokok, tapi kita punya otak kita tu, dia punya rasa gerun tu lalu dekat kubur, dah macam kita nampak satu serigala yang akan menerkam. Walhal kita lupa, di keliling kita malaikat yang sentiasa menjaga kita di atas perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan malaikat tu pun jenis wujudiyah, benda yang wujud. Dan malaikat dijadikan daripada cahaya. Sepatutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, benda ni kita kena kuatkan lagi. Jelas ke jelas? Adakah kalian jelas? Dah, hari ni fikir, kalaulah malaikat jenis yang nampak pun aku tak rasa lagi rapatnya aku dengan malaikat, macam mana aku dengan Allah? Tu je ayat dia. Kalaulah malaikat
benda yang jenis. Benda yang jenis ada ni. Yang jenis ada. Raqib, Atid, jenis ada. Malaikat dekat rumah kita, malaikat dekat pejabat, malaikat yang menjaga rezeki. Tu waktu hujan, malaikat bawa turun hujan. Kalau malaikat jenis ada pun, kita tak rasa adanya dia. Agak-agak dengan Allah, tak payah sembang dah. Saya lah, tak payah sembang. Jauh. Saya jauh. Tak payah sembang dengan Allah, terlalu jauh. Kita, Tuhan tak pernah jauh, kita je jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikirkanlah tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas? Dan akhir sekali yang ketiga, dan itu cerita bab malaikat. Sebab itulah, kalau kalian nak malaikat sayang, dah, waman taraka zunuba, kalau aku meninggalkan dosa, malaikat sayang kepada aku. Malaikat sayang tu bagus dah, rasa adanya malaikat kewujudan wujud. Kalau ada masalah, Kat panggil nama Kat je. Kat, malas sini aku nak sembang dengan kau. Dah. Nanti kau balik dengan Allah, saat kau sembang, kau cerita dengan Allah. Dah. Kita panggil El. Dah. Nama malaikat tu Ismail, contoh. Dia setiap penjaga langit ni ada nama dia. El, marilah aku nak sembang dengan kau. Dah. Ni. Tip. Bukan Latif. Raqib Atid. Dia. Kip. Ni. Raqib kan kanan. Kip. Kau nak begitulah hidup kita tuan-tuan. Biar kita rasa wujudnya malaikat itu dengan kewujudan yang sebenar. Allahumma salli ala Sayyidina. Tip. Kau tulis tu, dah. Sembang dengan dia. Allahu Akbar. Dan akhir sekali yang ketiga, wa man hasama tama'a 'anil muslimin ahabbahul muslimun. Yang ketiga, kita duk cari apa lagi sebab orang benci kepada aku. Apa sebab orang boleh sayang kepada aku, orang muslimin yang lain. Maka kata Sayyidina Osman bin Affan, tinggalkan tamak. Tulis akhir sekali, tinggalkan tamak. Dah? Barang siapa, yakni aku ni yang mencegah akan tamak, kita pelihara daripada sifat tamak, sama ada tamak kepada dunia dan sebagainya, melainkan tamak kepada ilmu, maka diharuskan. Tamak kepada ilmu, disuruh. Tamak kepada ilmu, bagus. Jangan tamak kepada dunia. Bila tamak kepada dunia, maka nantilah kebencian demi kebencian, dah, peperangan demi peperangan akan mendatangi hidupnya kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi kita nak orang sayang kan, tinggalkan tamak. Bukan saja Tuhan sayang, malaikat sayang, bahkan Allah Ta'ala akan sayang kita. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, saya dah yakin tuan-tuan dah nampak beberapa ilmu, beberapa amalan dan beberapa praktikal. Dan ingat amanat saya, setiap pagi dalam pertemuan hashtag Santapan Rohani, saya tak nak tuan-tuan ambil banyak, dapat satu pun cukup. Dan gunakan satu ilmu itu dalam seharian sebelum kita bertemu esok 9 pagi lagi, gunakan ia untuk muhasabah. Hari ni apa ilmu yang aku nak muhasabah ni? Ya Allah, dah aku belajar nak kenal engkau, sedangkan malaikat yang bangsa hidup pun aku tak kenal. Dah hari ni muhasabah. Kalau faham yang ni tuan-tuan, insya-Allah air mata mengalir. Dah Allah Ta'ala yang jenis bangsa wujudiyah, kita nak rasa dekat dengan Tuhan. Ni malaikat yang jenis ada pun tak berasa dekat dengan dia. Pakat-pakat muhasabah agar hidup kita lebih baik, akal kita lebih baik, cara hidup kita lebih baik. Dan tak dapat tidak, iman kita, takwa kita lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Jadi memadai pertemuan kita pada pagi ini. Besok kita bertemu dalam hashtag Santapan Rohani. Kepada tuan-tuan yang belum lagi beli poster mahram, belilah. Ni poster mahram tuan-tuan, yang keluaran daripada Ariat Global, membantu tuan-tuan untuk bila raya besok, mudah-mudahan kita tampalkan di rumah. Kalau ada saudara mara yang tak faham, saudara mara yang tak tahu, saudara mara yang tak kenal, mana boleh bersalam, mana tak boleh bersalam, mana boleh buka aurat, mana tak boleh buka aurat, mana yang boleh sentuh pegang, mana tak sentuh pegang, maka mudah-mudahan kita membantu. Mana poster? Ni, dah. Dapatkan poster mahram keluaran Ariat Global Setia Berhad tuan-tuan. Yang ni dah siap frame lah. Dah. Dapatkan. Bagi tuan-tuan yang nak poster mahram, easy.lah/mahram. Beli banyak-banyak, 10 pun tak apa, tak mahal tuan-tuan, tak rugi beli benda ni. Hadiah kepada kawan-kawan, hadiah kepada anak-anak.
Tuan-tuan yang ada anak-anak di rumah, yang ada menantu, bagi seorang satu rumah, tampal dekat rumah. Belajar carta mahram. Jangan risau. Tuan-tuan yang beli, nanti kita akan ada sesi live lagi 2 minggu untuk saya ajar macam mana cara nak dapatkan nak baca. Macam mana cara kita nak guna. Macam mana cara kita nak rungkai poster mahram ni. Jangan tuan-tuan beli, besok raya tampal dekat tengkuk. Siapa nak salam dengan mak ngah, tengok dulu carta. Raya dia tampal, tak payahlah nak sangkut kat tengkuk. Sangkutlah gelang ke, tak apa, rantai ke, tak ada masalah. Jelas? Jangan sangkut besok poster mahram dekat tengkuk. Wallahu a'lam. Ma'assalamu ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. easy.la/mahram. EZY.la/mahram. Terima kasih kepada admin yang membantu.